Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur. Anda bersama saya Ehsan Dahaya. Banyak perkara dan juga berita untuk kita kongsikan kepada anda, terutamanya berkaitan dengan fokus-fokus tertentu, berkaitan dengan krisis makanan, bekalan makanan dan sebagainya. Apa yang berlangsung di Davos ketika ini adalah Forum Ekonomi Dunia dan juga banyak lagi perkara-perkara lain termasuk isu-isu tempatan dan juga antarabangsa. Tetapi dalam fokus minggu depan hari ini, dua perkara yang saya bawakan kepada anda, satu berkaitan dengan politik dan satu lagi berkaitan dengan keselamatan makanan di Malaysia. Apakah keselamatan makanan di negara ini yang berada pada paras membimbangkan? Itu antara persoalan yang mungkin untuk kita lihat, dan juga sebelum ini timbul persoalan tentang usaha dan juga strategi untuk memastikan kita mampu mengeluarkan makanan ketika berdepan dengan pelbagai cabaran ekonomi. Baru-baru ini timbul dakwaan peruncit di negara ini sukar untuk mendapatkan bekalan tepung gandum daripada pemborong. Malah ada pemborong mengenakan harga yang tinggi. Keadaan krisis makanan yang dihadapi oleh negara pada ketika ini menimbulkan kebimbangan masyarakat apabila ia mempengaruhi kenaikan harga barangan yang boleh menambahkan lagi kesan inflasi dan menjejaskan ekonomi negara serta rakyat. Lebih-lebih lagi, nilai ringgit yang rendah turut menjadikan harga bagi barangan import termasuk makanan menjadi lebih mahal. Bagaimanapun, keputusan kerajaan memansuhkan permit import ataupun AP bekalan makanan dijangka memberikan kesan positif kepada negara, khususnya dalam menstabilkan harga barangan makanan dalam pasaran. Banyak persoalan untuk kita faham berkaitan dengan perkara ini. Adakah sebenarnya kita perlu penanaman sendiri ataupun ada pengeluaran-pengeluaran lain, mengurangkan import ekspor dan sebagainya. Jadi untuk bercakap lebih lanjut berkaitan dengan pertanian, bercakap dengan bekalan makanan dan sebagainya, saya nak bersama dengan Profesor Dato' Dr. Abdul Syukur Jurami yang merupakan pensyarah Fakulti Pertanian UPM menerusi Google Meet ketika ini. Assalamualaikum Dato'. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ehsan. Ya, Datuk, pertama sekali, bagaimana industri pertanian dalam negara dapat membantu dan menyokong daripada berlakunya krisis kekurangan bekalan makanan di masa hadapan? Tetapi sebelum itu, bagaimana Datuk melihat kepada krisis ini? Adakah ia membimbangkan ataupun ada perkara-perkara yang perlu dirisaukan, Datuk? Okey, terima kasih Ehsan. Okey, dari segi security makanan ataupun keselamatan makanan, perkara ini bukan perkara yang baru. Ya, saban tahun isu yang sama akan diutarakan apabila berlakunya sesuatu krisis, terutamanya krisis yang dihadapi oleh dunia maupun yang berlaku di dalam negara sendiri. Sebagai contoh, masalah peperangan yang berlaku antara Ukraine dan Rusia menyebabkan bekalan makanan terjejas kerana Rusia dan Ukraine itu sendiri antara pengeksport makanan seperti gandum, minyak sayuran dan sebagainya. Jadi dengan terjejasnya ekspor mereka menyebabkan bekalan makanan dunia juga terjejas, terutamanya bagi negara-negara yang mengimport makanan daripada mereka. Dan juga negara-negara lain walaupun tidak mengimport daripada mereka, tetapi oleh kerana permintaan ataupun demand makanan tersebut meningkat, akan menyebabkan dari segi pengeluaran ataupun supply ataupun bahan tersebut berlakunya kekurangan, menyebabkan harga yang meningkat dan sebagainya. Jadi selain daripada itu, masalah global warming ataupun kepanasan dunia juga berlaku sebelum ini, menyebabkan masalah pengeluaran yang terjejas, menyebabkan hasil pengeluaran tanaman negara-negara pengeluar tadi terjejas, menyebabkan mereka juga tidak dapat mengeksport makanan mereka ke negara lain, juga kepada negara kita seperti yang pernah berlaku sebelum ini. Jadi dengan adanya masalah-masalah atau isu seperti ini, sekuriti makanan sebuah negara yang tidak mempunyai tahap sara diri yang mencukupi akan biasanya terjejas. Sebagai contoh, Malaysia, dari segi pengeluaran padi kita, 63% tahun 2020, jadi kita mengimport lebih daripada 30% ataupun yang akan menyebabkan kita perlu mengimport pada negara lain.
Berkait dengan gandum tadi, gandum Malaysia merupakan negara yang memang tidak ada tanaman gandum. Jadi memang kita perlukan bahan tersebut untuk makanan kita, sebab pola pemakanan penduduk Malaysia ini pun dah berubah. Kalau dulu kebanyakan kita memang makan nasi. Dulu per kapita kita lebih pada 80 kilogram seorang setahun, tetapi sekarang ini kita memakan nasi sekitar 73 kilogram per tahun per seorang. Jadi menunjukkan kita ada sedikit perubahan pola pemakanan. Kita mungkin makan gandum lebih sebab kita banyak makan roti canai contohnya lah. Makan sarapan breakfast dengan roti, ataupun kita makan yang berdasarkan protein, banyak ayam dan sebagainya. Jadi dengan itu kita memang sedikit terjejas dari segi keselamatan makanan in term of makanan-makanan yang kita tidak keluarkan sendiri, ataupun dari segi pengeluaran kita memang berkurangan seperti padi, beras, kemudian daging lembu, daging kambing, yang kita punya tahap sehari kita memang agak rendah. Begitu juga dengan gandum yang kita tak keluarkan sendiri. Ia akan menyebabkan masalah dari segi mungkin berlakunya kekurangan. Seperti yang kita sedia maklum, India telah pun tidak mengeksport gandum mereka, menyebabkan kita tidak dapat mengimport gandum daripada negara tersebut. Jadi berbalik kepada soalan yang dikemukakan tadi, bagaimana industri pertanian dalam negara dapat membantu dan menyokong daripada kita mengalami masalah sekuriti makanan, seperti yang kita sedia maklum, dalam dasar agro makanan 2.0 yang baru dilancarkan, pihak Kementerian MAFI telah pun menggariskan pelbagai langkah strategi, tindakan untuk memastikan bahawa sekuriti makanan kita berada dalam keadaan yang baik. Of course, pada masa ini sekiranya berlaku apa-apa krisis dunia, sekuriti makanan kita memang agak terjejas jugalah, sebab bekalan makanan kita mungkin tidaklah begitu banyak. Kalau berlakunya peperangan, berlakunya pemanasan global, banjir, kemarau dan sebagainya, ini akan boleh menyebabkan masalah kekurangan bekalan makanan itu berlaku. Jadi dalam DAN 2.0, pihak MAFI telah pun mengunjurkan contohnya pengeluaran padi ataupun beras yang sekarang ini 63% akan mencapai sehingga 80% tahun 2030. Dan juga sayuran contohnya daripada 44.6% kepada 79% pada 2030. Jadi ini antara contoh tindakan-tindakan dan juga strategi yang mana ada unjuran, di mana dengan adanya unjuran tersebut adalah strategi-strategi yang telah pun dikenal pasti dan tindakan-tindakan ataupun pelan tindakan yang telah pun digariskan bagi melaksanakan program tersebut. Contohnya penggunaan teknologi yang mana seperti teknologi IoT, pertanian pintar, ianya akan dapat membantu meningkatkan produktiviti, meningkatkan hasil padi contohnya. Pengurusan ladang yang cekap, contohnya smart SBB berskala besar, ataupun pengurusan padi berskala besar, ianya akan dapat membantu meningkatkan produktiviti. Dikatakan akan mencapai sekarang ni dalam kita di Malaysia ni purata pengeluaran padi sekitar 4 tan per hektar dengan adanya penanaman padi berskala besar yang diusahakan oleh syarikat yang besar tadi. Yang pertamanya akan meningkatkan pengeluaran daripada 4 tadi kepada mungkin jadi 7, disasarkan 7 tan metrik tan per hektar, dan daripada itu akan mengurangkan dari segi kos, minimize kos disebabkan oleh pengurusan yang lebih cekap tadi. Dan selain daripada itu, beberapa program lain yang telah digariskan seperti menggalakkan ekonomi muda, mempunyai sistem pemasaran yang cekap, mengurangkan penglibatan orang tengah, meningkatkan industri hiliran yang mungkin akan dapat membantu atau menyokong industri huluan. Itu antara strategi-strategi yang telah digariskan dalam DAN 2.0, dan saya percaya bahawa industri tanaman makanan negara nanti insya-Allah sekiranya
usaha yang telah dilakukan tadi dengan strategi-strategi dan plan tindakan yang telah pun digariskan, ianya akan dapat membantu meningkatkan pengeluaran makanan kita dan seterusnya akan dapat mengurangkan masalah krisis kekurangan makanan ataupun security makanan tadi. Saya tertarik apabila Datuk menyatakan berkaitan dengan pola unjuran seperti angka-angka yang Datuk nyatakan tadi dan termasuk strategi-strategi yang sedang dilaksanakan dan juga yang akan dibuat selepas ini. Tapi Datuk, mungkin kurang daripada 3 minit waktu yang kita ada sekarang ini, di peringkat rakyat, di peringkat pengguna dan juga masyarakat, ada yang mengatakan bahawa mungkin tindakan untuk menanam di rumah dan sebagainya itu adalah perkara kecil. Tetapi bagaimana perkara-perkara yang perlu dilaksanakan oleh rakyat dan juga pengguna itu sendiri dalam memastikan bahawa kestabilan krisis makanan itu dapat diatasi, walaupun ia bukan secara besar yang dilaksanakan, tetapi penglibatan secara kecil ini bagaimana dapat membantu mendepani krisis makanan ataupun keselamatan makanan ini, Datuk? Okay, terima kasih Hassan. So berkaitan dengan inisiatif yang sekarang ni banyak disebut iaitu kebun bandar ataupun kebun komuniti, yang mana program-program penanaman oleh individu ataupun secara komuniti yang dilaksanakan di badar-badar, ianya sangat-sangat bermanfaat sebenarnya. Kajian yang telah dilakukan berdasarkan analisis di beberapa kawasan seperti di BKL, Dewan Badar Kuala Lumpur dan juga Shah Alam, usaha ini sebenarnya memang sangat-sangat bermanfaat. Ianya dapat membantu utamanya meningkatkan pengeluaran terutamanya sayuran lah. Kebanyakannya kebun bandar ni kebanyakannya sayuran ataupun tanaman-tanaman kontan, keledai, jagung, ubi kayu dan sebagainya, dan sayuran tadi secara mitigasi hidroponik dan sebagainya. Ianya yang pertamanya tadi dapat membantu meningkatkan pengeluaran sayuran. Keduanya dapat membantu mereka mengurangkan bebanan belanja dapur, dan selain daripada itu ianya juga dapat membantu dari segi mengurangkan dari segi pencemaran alam sekitar oleh kerana ianya dilaksanakan di kawasan tersebut, yang mana ianya akan diambil oleh mereka yang berada di kawasan tersebut, berbanding kalau kita bawa dia daripada contohnya daripada Cameron Highland dan sebagainya, akan menyebabkan berlakunya pencemaran dan sebagainya. Ianya akan membantu dari segi penghijauan kawasan, membantu meningkatkan mutu atau kualiti alam sekitar dan sebagainya, kerana tanaman-tanaman tadi juga akan memberikan yang pertamanya oksigen, dari segi keceriaan, green environment dan sebagainya. Jadi konsep ini sebenarnya bukannya konsep yang baru, pernah dilaksanakan dulu, konsep buku hijau zaman Tun Razak dulu. Jadi perkara ini kita boleh laksanakan di semua bandar. Ianya akan dapat membantu meningkatkan. Jadi PBT, Jabatan Pertanian dan sebagainya perlu menggembling tenaga. Sebab analisis yang kita dapat menunjukkan ini boleh meningkat hingga up to 10%, 13% pengeluaran sayuran negara dengan adanya aktiviti kebun bandar, kebun komuniti dan sebagainya ini. Datuk, mungkin jawapan secara ringkas dan pendek, Datuk, apa antara produk dan juga hasil pertanian yang sangat-sangat berpotensi untuk diketengahkan ataupun dikomersialkan sekarang ini, Datuk? Okey, berkaitan saya sebenarnya bukan tak setuju kita ada produk-produk baru. Yang pertamanya, kalau boleh target kita ialah kita meningkatkan pengeluaran bahan makanan yang banyak kita import seperti padi, sayuran ni pun kubis gula, cili, halia, buah-buahan mangga, ternakan dan sebagainya. Tapi kemungkinan apa yang saya fikirkan dengan berlakunya krisis sekarang ini, kekurangan gandum, kemungkinan saya berharap ada penyelidikan yang dilakukan berkaitan dengan tanaman gandum beriklim tropika. Dan ini mungkin sangat-sangat bermanfaat. Mungkin tidak dapat dia punya hasilnya dalam masa beberapa tahun ini, tetapi dalam jangka masa panjang insya-Allah ianya akan dapat, sebab pola makanan tadi
dan menuju kepada pemakanan menggunakan berasaskan gandum dan sebagainya. Jadi kita perlu perkara tersebut dan perlu dilaksanakan saya rasa penyelidikan berkaitan dengan penghasilan gandum beriklim tropika. Dan saya mengharapkan bahawa antara perkara-perkara yang menyebabkan penghasilan makanan kita ini agak kurang, antaranya ialah keluasan tanaman makanan kita sebenarnya rendah berbanding negara-negara lain. Kalau mengikut statistik FAO menunjukkan per kapita kita hanya 0.1 hektar per orang berbanding average dunia 0.25 hektar per orang. Jadi kalau kita nak bandingkan contohnya padi pun keluasan bertanam kita sekitar 600,000 hektar setahun yang kita tanam berbanding dengan Thailand contohnya 9 juta hektar. Kita hanya 0.5 juta hektar, tapi Thailand sampai 9 juta, Indonesia 10 juta dan Vietnam sampai 33 juta hektar tanaman. Jadi jauh, sebab itu menyebabkan. Jadi perkara yang perlu dilakukan ialah pengekalan tanah pertanian kita, dan kalau boleh kita tingkatkan dia dan kurangkan sebab tanah pertanian ini mempunyai persaingan dengan pembangunan, pembinaan rumah dan sebagainya. Banyak telah pun digunakan pakai untuk tujuan-tujuan lain seperti pembinaan rumah, industri dan juga jalan raya dan sebagainya. Dan saya rasakan bahawa perlu ada pewartaan tanah dalam makanan ini, dan of course dari segi insentif kepada negeri-negeri tersebut yang memberikan tanah mereka perlu ada daripada kerajaan persekutuan supaya dapat mengekalkan tanah-tanah pertanian tersebut. Baik. Saya rasa jelas apa yang Datuk nyatakan tadi. Sebenarnya banyak lagi perkara yang boleh kita kupas dan juga ulas selepas ini, Datuk. Mungkin ada waktu dan juga masa yang lain. Nanti saya akan bersama-sama lagi dengan Datuk. Tapi untuk fokus minggu depan, itu saja waktu yang kita ada. Terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Datuk Dr. Abdul Syukur Jurami, merupakan pensyarah Fakulti Pertanian UPM, atas penerangan dan juga penjelasan yang perlu kita fahami, terutamanya berkaitan dengan krisis makanan yang bukan baru tetapi telah pun berkali-kali kita bercakap berkaitan dengan perkara yang sama. Terima kasih, Datuk. Kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini bersama dengan Hasimi Muhammad.